Sah. Terima kasih Alif, salam sejahtera dan salam hormat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan mengadakan perjumpaan bersama Presiden Parti Komponen Gabungan Parti Sarawak GPS pada Isnin depan 14 Jun pukul 11 pagi. Kenyataan media dikeluarkan Pejabat Ketua Menteri Sarawak menyatakan Pejabat Ketua Menteri telah dihubungi pihak Istana Negara hari ini yang memaklumkan Yang di-Pertuan Agong menjemput serta berkenan mengadakan pertemuan bersama Presiden-Presiden Parti Komponen GPS pada ketetapan tersebut. Kenyataan itu turut memaklumkan bahawa pertemuan akan diadakan secara maya menerusi persidangan video di Pejabat Ketua Menteri. Pejabat Ketua Menteri Sarawak mengeluarkan kenyataan tersebut sebagai merujuk laporan media mengenai siri mesyuarat membabitkan pemimpin parti politik dan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Operasi pemberian vaksin COVID-19 melalui pasukan bergerak Kementerian Kesihatan di bahagian Seri Aman dijangka bermula Julai ini. Pegawai Kesihatan bahagian Seri Aman Dr. Yu Prasyabari semasa ditemui pemberita RTM menjelaskan sebanyak 165 lokaliti atau rumah-rumah panjang dan kampung telah dirancang untuk dikunjungi oleh pasukan tersebut. Kebanyakan lokaliti terletak di pedalaman dan sukar diakses seperti kawasan di Ulu Engkari, Ulu Batang Air, Ulu Lemanak, Ulu Skerang dan juga Pantu. Pasukan ni terdiri daripada pegawai perubatan, jururawat dan juga penolong pegawai perubatan. So, mereka akan bergerak dalam satu pasukan dan memberi vaksinasi dari pintu ke pintu, rumah panjang ke rumah panjang. Sehinggalah kita dapat mencapai liputan yang disasarkanlah. Dr. Ibrasia berharap penduduk dapat memberi kerjasama pada program itu kelak dalam usaha mencapai sasaran 70 ke 80% imuniti kelompok untuk bahagian Seri Aman. Mengenai perkembangan semasa pemberian vaksin untuk bahagian Seri Aman setakat ini, beliau memberitahu 96% petugas barisan hadapan telah menerima vaksin, manakala pemberian vaksin untuk individu berisiko tinggi setakat minggu lepas telah mencapai 4%. Bilangan pendaftaran penerimaan vaksin melalui aplikasi MySejahtera pula adalah seramai 46,000. Sementara itu, pemberian vaksin untuk warga emas serta individu berisiko tinggi masih lagi diteruskan hari ini di dua pusat pemberian vaksin PPV, Dewan Suara Seri Aman dan PPV Dewan Sukan Lubuk Antu. Di PPV Lubuk Antu, pemberian vaksin untuk hari ini adalah secara walk-in khas untuk warga emas 60 tahun ke atas dan juga untuk pemegang kad orang kurang upaya OKU serta tidak mempunyai aplikasi MySejahtera. Walau bagaimanapun, bilangan penerima vaksin terhad kepada 300 individu sahaja. Bagi warga emas serta ahli keluarga, pemberian vaksin memang sangat dinantikan. Malah mahu program ini dipercepatkan. Satu usaha yang sangat baik dari kerajaan, terutamanya untuk melindungi golongan warga emas yang saya rasa amat memerlukanlah buat masa ini. Sungguh memuaskan dan sungguh membantulah diorang di dalam sana. Belum harap akan segera menerima vaksin lah. Saya taklah takut lagi kerana sudah divaksin dan saya jaga saya sendiri atau jaga orang lain. Kaedah walk-in hanya untuk hari ini sahaja, manakala hari seterusnya mengikut prosedur sebelum ini. Bagi mempercepatkan penduduk mendapatkan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan di daerah Sebauh, pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera dan secara manual melalui Pejabat Daerah Sebauh akan diguna pakai. Menekankan perkara tersebut, Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenah berkata usaha mempercepatkan proses vaksinasi penduduk di Sarawak termasuk di Pusat Pemberian Vaksin PPV Balai Raya Sebauh. Kita tidak boleh terlalu slow, maka kita siapa yang hadir yang mau dibuat vaksinasi, kita vaksinasi dulu, lepas tu kita register. Itulah yang kita mau buat. Jadi sekarang kita
telah pun mendapat bantuan ataupun bantuan vaksin, iaitu dianggarkan setiap minggu 380,000 dos mulai Jun sampai Ogos. Melalui kaedah tersebut, menurut beliau akan dapat mempercepatkan Sarawak mencapai sasaran 70% divaksin menjelang Ogos ini. Ujar beliau, kaedah itu penting bagi menangani penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan di negeri ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas simbolik penyerahan bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang Dun Kemenang. Jadi lebu aku ke biji harinya, aku keterubak ya atau biji. Nadai ngacau, nadai apa nama semua. Saya tubuh kita tahu mereka, nadai ngasuh kita tabin, nadai ngasuh kita nyilu, nadai ngasuh kita sakit semua. Maka selamanya main, nadai ngacau semua. Ya. Jadi aku ngelalau kita semua dia tahu, tak tahu takut anangai kita nerima vaksin. Lepas tanya tahu ngasuh rantaian sakit penyakit COVID-19 tu kurang lagi. Nyale sekali lagi aku ngerah semua kita kerja lagi, kita kerja dulu. Aku minta semua kita sama bekerja sama, jaga diri, jaga kita. Saya sendiri pun telah mendapat vaksin baru-baru ini, first dose. Saya betul-betul berterima kasih kepada kerajaan yang telah memperuntukkan vaksin yang secukupnya kepada penduduk yang telah mengikut yang anggaran MySejahtera ataupun minul. Penyerahan bantuan tersebut telah diadakan di pekarangan Rumah Raymond Plan, Sungai Gelam, Sebauh. Pengagihan bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang yang sedang berlangsung di seluruh Sarawak semestinya mempunyai pelbagai cabaran, terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. Wartawan Muhammad Al-Hadi Syamsawi kini bersedia di Balai Raya Kampung Sebintik di Dewan Undangan Negeri Tamin. Ada perkongsiannya. Silakan Al-Hadi. Terima kasih rakan penyampai di studio RTM Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Proses pengagihan bantuan makanan Sarawakku Sayang terus berjalan di seluruh negeri Sarawak. Dan hari ini kami berada di Balai Raya Kampung Sebintik dekat Dun Tamin untuk menyaksikan sendiri proses pengagihan di kawasan ini. Dan hari ini kami bersama dengan Adun Tamin sendiri, iaitu Insinyur Christopher Gira Sambang, untuk berkongsikan proses pengagihan yang sedang berlangsung di sini. Terima kasih kerana bersama kami hari ini, YB. Sama-sama. Jadi YB, untuk kawasan Dun Tamin, berapa ramai penduduk yang akan menerima bantuan makanan asas ini? Untuk kawasan Dun Tamin, kita mempunyai lebih kurang 7,096 isi keluarga akan mendapat bantuan daripada bantuan makanan Sarawakku Sayang. Jadi YB, apa antara cabaran pengagihan ini, terutama di kawasan Tamin sendiri yang kita tahu banyak rumah-rumah panjang yang terletak jauh di kawasan pedalaman, YB? Seperti kita tahu, kawasan Dun Tamin mempunyai lebih kurang 400 lebih rumah panjang. Jadi adalah satu masalah sahaja logistik untuk penghantaran makanan untuk kawasan rumah panjang. Jadi kawasan Dun Tamin kita telah menyediakan tempat pusat pengagihan makanan ini. Sebagai contoh di Selangau kita menggunakan Dewan Tong Ah, begitu juga pejabat daerah Selangau. Jadi kawasan Oyak, Pakoh, kita menggunakan kawasan Dewan Serbaguna Skuau. Untuk kawasan Batang Oyak Tamin, kita menggunakan pasar tamu di Setapang. Jadi di kawasan Sebentik, kita menggunakan Dewan Sebentik ini sebagai pengagihan makanan untuk orang di kawasan Sebentik. Okay. Selebihnya kita juga hantar kepada rumah panjang. Okay. Jadi YB, siapa yang layak menerima bantuan makanan ini sebenarnya? Orang yang layak menerima bantuan ini adalah orang yang tinggal di kawasan Dun Tamin buat masa sekarang. Sebagai contoh, yang tinggal di rumah panjang. Jadi sekiranya penduduk rumah panjang itu ada 30 keluarga. Jadi yang tinggal rumah panjang 25 orang keluarga. Yang lain itu mungkin tinggal di Buntulu ataupun di Sibu sebab mereka bekerja. Jadi orang yang layak adalah orang yang tinggal di tempat rumah panjang itu sendiri. Sebab orang yang 5 keluarga itu
kemungkinan akan menerima bantuan daripada kawasan lain. Sebagai contoh di Bintulu, dia akan terima di Bintulu untuk kawasan DUN di Bintulu sebab dia bekerja. Begitu juga pekerja, walaupun dia bukan rakyat kawasan DUN Tamin, tapi dia bekerja sini sebagai kerja kontraktor atau pekerja kontrak, diorang juga layak sebab diorang tidak pendapatan mereka juga terjejas disebabkan PKP. Begitu juga rakyat yang menerima kebajikan bulanan tidak layak sebab kerajaan telah bagi diorang peruntukan tiap-tiap bulan. Begitu juga pekerja ataupun kaki tangan kerajaan tidak layak sebab diorang menerima gaji tiap-tiap bulan. Gaji diorang tidak terputus. Terima kasih kerana bersama kami petang ini. Jadi sekian saja lintas langsung kami dari Balai Raya Dewan Kampung Sebintik di DUN Tamin ini. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Al-Hadi. Dewan Undangan Negeri DUN Pantai Damai menyasarkan 6,000 bekalan makanan untuk diagihkan kepada Ketua Isi Rumah Golongan B40 yang sedang dilaksanakan sehingga 11 Jun ini. Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, setakat ini sebanyak 2,000 bekalan makanan di bawah bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang 6.0 telah diagihkan ke 32 buah kampung. Datuk Dr. Abdul Rahman menjelaskan sekiranya terdapat penduduk dalam senarai B40 yang tercicir, daripada mendapat bantuan itu, mereka diminta untuk memaklumkan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung masing-masing. Semoga dengan adanya program yang telah pun dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak ini dapat membantu keluarga-keluarga kita terutama daripada golongan B40 yang kena tempias. Beliau menyatakan demikian pada majlis simbolik penyerahan bantuan tersebut bagi DUN Pantai Damai di Kuching. Terdahulu, sebanyak 273 bungkusan bekalan makanan telah diserahkan ke Kampung Santubong dan Kampung Pulau Ulu. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vanessa.